bunyi. Allahumma zidna fahma wa hikmata wal aqla wa husn bi'afika ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il 'amilin hifzal mursalin wa imamil muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan bilisani, dengan lidah, tapi lil jawarih. Barulah dikatakan sebagai tanda seorang itu bersyukur kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan tidak memadai dengan ucapan lidah, tetapi dengan jawarih, yakni anggota badan. Dengan anggota badan tu dia mempersembahkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mutlaqan, dengan sungguh-sungguh. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi haram namimah, yakni lalak merah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan haram mendoa atas seorang dengan kejahatan dan mengumpat-ngumpat, maka makna umpat itu suatu yang dikatakan akan manusia. Jikalau didengar nescaya menyakiti hati, seperti katanya adalah si fulan itu lutuh pakaiannya, yakni kotor pakaiannya, atau kurang panjang, yakni leher panjang, maka yang demikian itu dinamakan umpat. Dan jika benar sekalipun, kerana yang demikian itu menyakiti hati orang, dan jika tiada jadi sakit hati, maka setengah orang sekalipun, yakni perbuatan itu haram sama sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan haram mendoakan atas seseorang dengan kejahatan. Jadi dalam mendoa kepada Allah, salah satu doa ini ialah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Orang beriman ni dia ada senjata bisa di sisi Allah, iaitu doa. Doa asahuddin atau aslul ibadah. Doa ini asas kepada ibadah. Jadi bila seseorang itu berdoa pada Allah, maka menunjukkan itu asas kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan silahul mukminin, ialah senjata bagi orang beriman. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab pahlawan dah kiralah atau pusaka ke apa ke, kitab yang dikarang oleh Tok Janggu ke, Tok Kenali ke, Tok Selehor, Belah Kelatan tu, kebanyakan mereka ni ambil doa. Mereka nakal doa-doa, mereka ambil daripada ayat Al-Quran, mereka baca, kerana mereka tahu, mereka buat ayat Al-Quran begitu doa-doa ini sebagai benteng daripada kejahatan.
Jadi perbuatan mendoa kepada seseorang dengan kejahatan itu tidak disayugiakan, tidak afdal. Tetapi kalau membawa kepada kemusnahan, maka harus, kata para ulama, asalnya bila doa untuk kejahatan kepada orang tak boleh, perbuatan itu tak boleh, kerana litiba'in Nabi SAW, kerana mencontohi Rasulullah. Bagaimana puak-puak Taif yang mengkhianati Rasulullah, lempar batu pada Rasulullah. Allah Nabi SAW, Jibril alaihissalam ila Nabi SAW, mari Jibril, mari jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ni? Adakah kau, aku boleh ambil bukit ini, rembah di atas kau ni? Rasulullah kata, tidak, jangan. Allah, Nabi SAW mendoa, Allah mahdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana mereka itu tak tahu. Dia tak tahu, disebabkan kejahilan itu. Jadi minta hidayah dengan Allah, minta dengan hidayah kepada Allah, maka itu dibolehkan. Tetapi apa yang dibahaskan para ulama-ulama yang mu'tabar, mereka menyatakan dia harus mendoa kejahatan kepada seseorang bila jika ia membawa kemusnahan. Maksudnya jika kita lihat kita sudah mendoa ke hidayah pada Allah, lalu kita tengok dia ni membahayakan, maka kita mendoa iaitu supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, memberi pembalasan terhadap dia. Tetapi Imam Al-Ghazali menyatakan tidak afdal kita khitab, maksudnya, ya Allah, biar dia ni jahat sangat ni, biar dia melanggar bahan ni, tak boleh, tidak sayugia. Walaupun di sana ada, di sebahagian ulama kata boleh, kerana sebahagian ulama menyatakan tidak boleh kalau mendoa keburukan, bimbang sifat yang tidak ada pada seseorang itu, dia cepat kena pada seseorang yang mendoa itu. Kita mendoa si fulan sekian-sekian, kita kata, ya Allah, ambillah nyawa dia, ya Allah, kerana dia ni memfitnahkan agama dan sebagainya, misal kata. Maka jika tidak ada perbuatan itu pada diri seseorang itu, maka perbuatan itu sangat bahaya. Perbuatan orang yang mendoa itu sangat membahaya. Lebih lagi kalau dia mendoa kepada para alim ulama yang betul-betul nak meninggikan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendoakan keburukan, maka sehingga disebut oleh para ulama, iaitu Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menyatakan, maka keburukan itu terkena pada diri dia jika dia tidak meminta maaf dan dia tidak insaf atas perbuatan dia. Jika tidak mengenali dia, maka kena kepada anak-anak cucu dia pula. Na'udzubillah min zalik. Itulah dalam kitab-kitab tasawuf, dia letak selalu haram mendoa atas seseorang dengan kejahatan. Cuma dalam medan kuliah, ceramah dan sebagainya, kita tak boleh nak cerita berkaitan dengan secara dalam-dalam berkaitan dengan mendoa ini, melainkan dalam maqam ilmi, dalam maqam ilmu, dalam masjid, dalam surau, maka itu boleh. Itu boleh. Macam kita sebut, yang selalu kita sebutlah, yang disebut oleh para ulama, harus sunat kita menjawab azan ketika mana? Ketika kita duduk di luar, di rumah kita kita dengar orang azan, maka sunat. Sunat saja. Tapi bila muazzin azan di sini, hal keadaan kita berada dalam surau, maka tanpa wasitah speaker, maka wajib menjawabnya. Itu wajib menjawabnya. Tetapi di luar kita dah nak cerita. Di luar kita dah nak cerita pada orang. Kalau dia seorang cikgu, dia cerita pada anak murid dia. Dia ngajar-ngajar, tiba-tiba dengar orang azan. Anak murid kata, cikgu azan dah. Tak apa, sunat je.
maka perbuatan itu tidak sayugia. Itu diperbahaskan oleh para ulama. Jadi ada ilmu-ilmu yang boleh diceritakan, dan ada ilmu yang tidak boleh dicerita secara umum kerana membawa kepada fitnah. Qala musannif rahimahullah taala, dan mengumpat-ngumpat, maka makna umpat tiap-tiap suatu yang dikatakan akan manusia jikalau didengar nescaya menyakiti hatinya. Jadi juga haram mengumpat. Mengumpat ni kita sudah jelas, maknanya selalu kita dengar semua mengumpat yang tak boleh. Tapi ada tempat-tempat yang diboleh untuk mengumpat, seperti mana yang kita telah sebut dah dalam kitab yang sudah disebut oleh para ulama dalam kitab Hidayatus Salikin itu. Maknanya salah satunya kita mengumpat, kita bagi tahu kepada orang, jangan bahaya awak kawan dengan dia ni, sebab saya kena dah dulu, awak kawan dengan dia ni bahaya, nanti barang awak kena curi, kena rompok, ni sebab dia ni pandai, ataupun dia ni bahaya, dia main jual dan di atas angin, main jual ke internet, tipu duit orang banyak dah ni. Jadi awak kena hati-hati dengan dia bila awak baik dengan dia ni. Tak apa, walaupun itu suatu keburukan yang kita zahirkan daripada diri dia sendiri, dari diri seseorang yang tipu kita tu, tapi kita khabar kepada si fulan yang lain, tujuan untuk keselamatan, maka tak jadi masalah. Boleh, bukan tak dikatakan sebagai mengumpat. Itu telah disebut oleh ulama dalam kitab Hidayatus Salikin sehingga 7, itu 6 tempat yang boleh mengumpat itu. Jikalau didengar nescaya menyakiti hatinya seorang tu, seperti katanya oleh si fulan itu, kotor pakaiannya dan kurang panjangnya, yakni lehernya kurang, yakni lehernya panjang. Jadi tak boleh kita kata kotor pakaian dia. Tu tak boleh. Kalau berdengar oleh dia, tak tu, dia marah. Tak boleh. Maka itu dinamakan mengumpat kerana tiap-tiap barang yang dibenci oleh dia, kalau dia dengar dia nak marah, maka tak boleh. Jika benar sekalipun, jika leher dia memang panjang sungguh, pakaian kotor dia sungguh, maka jika benar sekalipun tak boleh. Sebab apa kata tak boleh sekalipun? Kerana yang demikian itu menyakiti hati orang. Kerana yang demikian itu menyakiti hati orang. Orang dengar jadi sakit hati. Dan jika tiada jadi sakit hati, maka setengahnya iaitu setengahnya haram. Kena orang la ala sawa ini, yakni setengahnya haram. Orang yakni lebih saya mengaji dengan Tuan Guru Haji Rahim, iaitu Allahyarham Tuan Guru Haji Rahim. Dia kata orang yakni haram, maka setengah haram sekalipun, yakni perbuatan itu tak boleh. Itu dan haram, dan haram nombor 3 tu disebut sini haram. Masa itu masa seorang, yang artinya menyebut akan nikmat yang telah engkau beri akan dia. Tu masa yang nombor 3 tu, yakni bangkit nikmat. Tak boleh. Kita beri kepada seseorang dah, kita pun bangkit akan nikmat. Itu maksudnya. Itu musannaf kita pengarang kitab ni tak tepi situ. Masa seorang artinya menyebut akan nikmat yang telah engkau beri akan dia. Tak boleh. Kita tak boleh kita ungkit, mana bangkitlah, ungkit akan pemberian yang kita beri pada orang. Kita kata saya dulu bagi ke dia begini, kita bangkit. Tak boleh. Sehingga ada sebuah hadis, itu orang yang bangkit, orang yang ungkit, suka bangkit ni, ungkit atas pemberian ni, dia akan diberi sebagai muntah khinzir, iaitu anjing ni, na'udzubillah min zalik. Maknanya setengah daripada manusia yang tidak akan mendapat naungan yauma la zilluh illa zilluh, di hari kiamat kelak, ialah manusia yang suka ungkit-ungkit, na'udzubillah min zalik. Dia ungkit, dia kata dia dulu susah, saya duk bagi dia begini, apa jenis dia gini-gini, dia ni gini-gini. Tu kalau dia ungkit tentang untuk
kebaikan itu tak apa, tapi untuk dia nak bangkit pada seorang yang lain supaya orang tu benci pula pada orang tu. Dia kata saya dulu dia bagi dia begini, dia perangai dia begini, tengok dia ungkit, naudzubillah min zalik. Tu orang yang ungkit barang orang ni, barang dia bagi dulu haba'an manthura. Itu jelas disebut oleh Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Al-Kabairul Haram berkaitan dosa-dosa yang haram, menyatakan bahawasanya iaitu ungkit suatu pemberian kepada seseorang ini haba'an manthura, menjadi debu-debu berhamburan, maksudnya sia-sia perbuatan dia, naudzubillah min zalik. Dan lagi haram namimah, yakni lalak merah. Lalak merah ni, namimah ni maksudnya mengadu domba lah, mengadu domba. Itu setengah daripada sifat yang diharam juga. Dan lagi haram memakan akan segala makanan yang diharamkan oleh Allah akan dia, akan seseorang. Dan haram memakan segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Kalau nak sedap sikit, boh fa'il lah situ, boh fa'il oleh Allah. Sebab apa kita letak oleh? Kerana akam di belakang tu ada akam maf'ul, tidak lagi maf'ul dengan fa'il dalam bahasa Arab, tak lagi fa'il maf'ul, fa'il maf'ul. Jadi biar ada fa'il, ada yang membuat, maka maf'ul yang kena buat, mesti ada yang kena buat. Bila ada yang membuat, mesti yang ada kena buat. Fa'il itu yang kena buat, yang membuat, maka yang kena buat itu siapa? Itu bila yang kena buat, yang kena tu, maka disebut akam. Maka sebab itulah disebut, kita boleh baca semula, dan lagi haram memakan segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Allah yang mengharamkan, Allah yang membuat makanan itu yang haram, akan makanan tu. Jadi makanan kena buat. Itu seperti mana harta riba, seperti harta riba, tak boleh. Dan harta yang dirampas, dan lainnya banyak lagi lah. Dan makna riba itu berganda, seperti berhutang akan seseorang dengan seutas dirham umpamanya, maka diambil daripadanya lebih daripada seutah itu. Maknanya dia pinjam dengan seseorang duit, maka disuruh bayar lebih, maka ia dikatakan riba. Tak boleh perbuatan tu jika sedikit sekalipun. Jika sedikit sekalipun tak boleh. Sebab itulah dulu ni dah ni banyak dah. Kalau kita tengok di bank-bank dulu ni pun ada lagi lah. Bank-bank yang mengambil keuntungan yang lebih tu. Tapi kebanyakan di bank-bank ni, kebanyakan dia buat cara Islam dah. Pinjaman cara Islam, pinjaman gini-gini ada dah peraturan dia. Kebanyakan orang yang bekerja bank biasa dia banyak dah, maksudnya orang yang bekerja yang bank tu diikut cara Islam. Banyak dah begitu. Dulu banyak dulu perbuatan yang makan riba tu, naudzubillah min zalik. Tapi ni alhamdulillah ada dah kira di bank mana-mana saja dia buat cara pinjaman Islam, cara berhutang Islam, macam-macam lagi lah. Tu bentuk dia tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan seperti menjualkan makanan sama makanan, seperti roti dengan padi, atau menjual padi dengan padi. Dan jika dijual garam dengan padi, atau dijual manisan dengan padi umpamanya, nescaya tiada haram jika tunai, serta jangan bercerai salah seorang daripada tempat berjualan itu. Demikianlah. Jadi jika dia berjual ni makanan sama makanan,
iaitu roti dengan padi. Tapi biar sama, kalau boleh afdal itu biar sama. Biar sama. Walaupun roti itu sekeping, kita nampak dah ukuran dia. Padi ni orang panggil barang mustashqaq. Barang mustashqaq ni barang yang bercerai. Payah nak bilang berapa. Kalau roti kita tahu dah, roti ni jamek, barang jamek. Barang jamek ni barang jenis tokoh, tapi dia hasil daripada padi juga. Gandum tu. Tapi padi ni barang mustashqaq. Mustashqaq ni barang jenis beras. Barang ni beras, jadi kita tak tahu bilangan dia macam mana. Maka diharuskan boleh tu. Dan menjual padi dengan padi, tu tak ada masalah. Dan dijual garam dengan padi, barang-barang yang mustashqaq belaka ni, barang yang orang panggil barang bercerai. Barang panggil barang yang tak tokoh lah. Walaupun dia tokoh kecil tapi halus tu, tapi dia dikira mustashqaq lah. Kira orang panggil barang yang berberai. Maknanya dia berai ni, maknanya kalau pasir patah tu pun dengan batu ke anggaran lah, buat anggaran banyak mana. Ataupun ni mudah lah, orang buat timbang dah ni. Ni ada timbang, dia belakang timbang ni mudah. Atau dijual manisan dengan padi, umpamanya nesai tidak haram jika tunai serta jangan bercerai salah seorang pada tempat berjualan itu. Jangan bercerai lah. Maksudnya pada tempat jualan itu, ketika jualan tu biar akad menerima tu sama sekali, redha sama redha, itu tak ada masalah. Tu tapi jangan ada unsur-unsur yang syubhat pula lah. Maksudnya kita jual kepada seorang itu kerana ada syubhat ni, seperti ada sifat malu. Malu saya nak beri mahal ke dia, malu saya rasa tak boleh lah. Tu melainkan kita beri di atas dasar sedekah tu lain. Harga misal kata RM4 belaka, RM4 belaka. Tapi dia ni kita rasa malu nak jual dia, sebab dia baik. Misal kata dia ni, dia tok guru, dia ustaz, dia tok syekh, dia ni rasa malu tu. Nak jual pada dia ni. Kita pun jual pada dia RM2. Orang lain kita jual, orang yang umum ni kita jual RM4. Dia kita jual RM2 saja, sebab dia tu guru, tok syekh, ustaz, tok mufti, qadi dan sebagainya. Kita jual RM2 saja. Maka itu dikatakan sebagai jualan syubhah. Bila jika kita ada sifat haya, sifat malu. Tapi kalau kita kira di atas sebagai pemberian sedekah, maknanya kita jual itu di atas dasar sedekah kepada dia, maka itu bukan jatuh pada syubhah. Itu tak ada masalah. Itu ada dalam kitab iaitu kitab bai'ah. Kitab bab jual beli, perbahasannya cukup panjang juga, ulama-ulama fiqh panjang. Jadi biar begitu. Maknanya tak kiralah siapa saja. Maknanya setengah daripada ada unsur-unsur syubhah, bila dia jual hal keadaan atas dasar malu, nak jual ni tak boleh. Nak jual mestilah atas dasar sedekah. Beruntung kalau orang tu dia jual di atas sedekah, maka harta yang dijual itu ataupun perniagaan yang dia buat itu mendatang keberkatan. Sebab itulah Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala, begitu juga nakal juga Imam Ghazali menyatakan dalam jualan itu mestilah ada sedekah sedikit sebanyak. Kerana kalaulah dalam jualan itu tidak ada sifat sedekah, maknanya dia tidak ada keberkatan. Itu kata ulama. Maknanya tak mesti kita bersedekah pada orang lain, kepada dia semua. Maknanya ada kalanya kita sedekah pada orang lain pula. Orang ni kita tak sedekah pada dia. Orang yang tidak menerima jualan murah daripada dia, tidak dikata kepada orang ni. Mungkin tuan ni, orang yang penjual ni, orang panggil yang menjual ni, mungkin dia sedekah pada orang lain. Dia berjual murah pada orang lain. Mungkin juga dia buat ukuran kepada orang yang susah. Dia nampak orang ni susah beli, misal kata, dia bagi murah sikit. Murah tu bukan atas dasar apa-apa, tapi atas dasar sedekah. Maka itu tak apa. Itulah harta yang sangat dia berkat. Itulah jualan yang sangat berkat.
Itu bila ada sifat sedekah dalam jualan seseorang itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Demikianlah pada segala makanan yang berlainan, tak kiralah makanan tapi hak lebih afdal makanan itu ialah iaitu timbangan dia tu sama dan lebih afdal lagi redha sama redha. Kalau tuan dia tak boleh kok. Dia kata dok, saya nak padi juga. Saya tak boleh nak padi juga. Dok ni saya beli roti ni 2 kali ganda pada ni. Dok saya nak padi juga. Tu tak boleh dah. Tapi syarat orang yang mendakwa begitu, kita pinjam padi, kita nak tukar padi dengan padi ni, kita nak tukar roti dengan padi ni dia. Dia kata, "Dok, saya nak padi juga." Kita nak bagi roti kepada dia. Sedangkan roti kita ni banyak, molek lagi roti ni dengan padi. Dia kata, "Dok, saya nak padi juga." Maka kita kena tukar padi juga dengan dia. Tapi syarat orang yang mendakwa begitu, yakni orang yang kita pinjam dengan dia tu yang adil, yang salim, yang sejahtera. Maksudnya yang tak berpenyakit lah. Panggil orang yang tidak panggil mabuk ke apa ke. Ya, orang molek sungguh. Orang tak pening. Maka itulah afdal dalam jualan ini. Sebab tu dalam jualan ini dia dalam bay' dengan mushtari, itu suatu perjualan yang membeli ini mesti ada berkat antara satu sama lain. Sebab itulah sunat. Maknanya hatta seorang laki-laki dalam membeli, dalam dia berjalan, dia kena tunduk pandangan mata dia, kena tunduk. Tetapi di dalam jualan dia harus melihat. Maknanya dalam jualan itu bukan harta saja yang disuruh bersedekah, tapi dalam nisbah juga dikata sebagai senyuman dia itu. Senyuman dia tu. Maknanya sunat juga sehingga dinakal para ulama dalam jualan itu kena ada senyum juga. Ni orang tanya, apa gula ada lagi? Okey, kita tengok belakang tu. Tu. Ada lah. So sekitar ni. Tu orang kata gula ada lagi gula tu. Tu ada siapa, ada seorang hamba Allah tu dia kata, saya ustaz, saya dah pergi dah kedai dia tu. Saya tanya gula ada ke dok lagi. Pergi belakang tu tengok diri dok serius molek. Maknanya dok senyum langsung. Itu masalah. Tu tak boleh. Dalam jualan ni bukan setakat akad jual beli saja. Dalam jualan ni kena ada senyuman juga. Tu kerana sebab apa dalam senyuman, dalam jualan ni kena ada senyuman juga? Kerana disebut oleh para ulama, khususnya Al-Imam Ibnul Ja'al Hanbali, dia menyatakan kerana mengeratkan silaturahim dan panggil makanan yang kita beli daripada kedai itu, iaitu makanan itu menambah keberkatan, redha sama redha, suka beli antara satu sama lain dan menjadi kebaikan untuk diri dia juga. Lain kali orang beli, mari beli lagi. Jadi kalau dalam jualan, dalam berjual ni makanan sedap, berkualiti molek, tapi tuang bermasalah, jagalah, penjual akan buat protes jugalah, akan berbuat masalah juga. Disebabkan jualan comel, makanan berkualiti, murah, comel, tu. Tapi yang menjual itu bermasalah. Nisbah tadilah ulama sebut, biar ada jual juga. Bukan di sekadar dia kena lazim. Kalau ada cakap menyapuh tu, kena ada batang menyapuh. Maka begitu juga dilarang dia bersedekah, menjual, dia jual harga murah, sedekah dan sebagainya. Juga dia kena alal badani, alal jawarih. Hak ni kebanyakan para ulama menyatakan tidak ada pada sifat penjual. Itu di antaranya. Sebab itulah nak jual, jangan mempersembahkan makanan sedap saja. Kerana makanan sedap itu di banyak orang panggil makanan yang sedap-sedap itu banyak. Orang boleh cari, orang tak kamu cari sini, orang cari sini. Orang cari kamu cari sini, cari sini. Tetapi
kualiti pada tuan yang menjual itu sendiri. Tu tak kira lah. Dia orang mari pula kata kalau awak nak buat awak nak beli dengan dia, nak urusan jual beli dia, awak pergi dengan dia lah. Mudah urusan dia. Dia bagi diskaun ke apa, murah begini ke. Murah satu hal dah. Tapi diri orang tu dia sanggup, dia ra'i pada penjual itu. Itu lebih afdal. Tu. Dah kalau gitu orang jenis hodok suka ra'i kepada orang jenis seorang penjual, dia jenis senyap je. Tapi bukan jenis peramah tu. Susahlah kalau kena ada sifat begitu. Maka kata ulama, qali sedikit sah tu ada idah. Tu waktu mana? Waktu akad jual beli tu. Jual deh. Senyum sikit jual deh. Tu. Ni jual nak marah orang. Tak boleh. Itu ada perbahasan lah. Itu salah satu termasuk dalam nadbul bai', bai'un. Sunat-sunat dan jual beli. Itu perbahasan dia panjang lah berkaitan dengan soal jual beli itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi haram memakan harta yang syubhat. Maka harta yang syubhat yang tiada diyakin akan haram dan halalnya. Maka kata fuqaha, tiap-tiap harta yang tiada diyakin akan haram itu nescaya harus memakankan dia dan harus mengembalikan dia. Tetapi jika tiada jadi sakit hati orang yang memberi itu, maka jika jadi sakit hati maka wajib mengembalikan dia kerana menyakiti hati orang Islam itu haram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi setengah daripada ijtadil ma'asil a'da'i, daripada perkara maksiat yang disuruh jauh daripada anggota ni, haram memakan harta yang syubhat. Yang kita telah baca dah pada hari Isnin tu, jelas dah dalam kitab Idul Salikin tu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jelas itu. Maka kata segala fuqaha, iaitu ulama-ulama fiqh, harta yang tiada diyakin akan haram itu, tu. Yang ni harta yang syubhat lah. Kita tak tahu halal ke haram. Kita tak tahu tu. Macam mana tu? Maka nescaya harus memakankan dia. Boleh. Itu kata ulama fiqh. Dan harus mengambilnya. Harus mengambilkan dia. Bukan mengembali. Ini mengambilkan dia. Harus kita ambil dia. Bila tu? Harus kata boleh makan dan harus boleh ambil itu jika tiada sakit hati orang yang memberi itu. Jika orang yang beri itu tak sakit hati, maka boleh kita boleh kita ambil itu. Itu. Dan maka jika jadi sakit hati maka wajib mengambilkan dia. Jadi harta syubhat ni iaitu bagi ulama fiqh. Maknanya kalau tak jadi sakit hati seorang tu, maknanya harus kita tak payah ambil. Tapi menyebabkan kalau jadi sakit hati, maka wajib kita mengambilkan dia kerana menyakiti hati orang Islam itu haram. Nak jaga hati tu penting lagi daripada kita biar begitu. Jadi kalau kita tak mau makan, kita rasa syubhat, rasa syok tu, maka kita boleh bagi pada orang lain. Boleh bagi pemberian itu pada orang lain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, inna ba'dha dhanni ithm. Bahawasanya daripada syak itu dosa besar. Kerana kita kena tengok dulu, jangan kita buat sangkaan yang bukan-bukan. Bila orang bagi suatu benda pada kita barang ni syubhat ke apa. Jangan buat sangkaan. Allah menyatakan Al-Quran, inna ba'dha dhanni ithm. Sesungguhnya sangkaan buruk itu setengah daripada dosa. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauh kamu daripada sangkaan buruk, kerana sangkaan buruk itu sedosa perkataan yang timbul dalam hati seseorang. Itu di antaranya. Maka adalah kata segala sufi, yakni ulama sufi, dan kata segala ulama fuqaha, bersuatu keduanya itu pada maksudnya, yakni kerana yang hakikat, kerana
iaitu kata ulama sufi, kita nak selamat daripada menyakit hati dia, maka bolehlah tu boleh kita menerima dia tu tu kerana yang hakikat, kerana kita nak jaga hak dalam hakikat tu. Kata sufi kembali ia kepada kata fuqaha jua. Jadi ulama sufi balik kepada fuqaha jua, pada kata-kata fuqaha jua. Jadi kalau ulama tasawuf ni dia memang teliti sikit. Tu teliti yang telah sebut dah sebelum ni. Hatta ulama sufi ni bab makan minum ni dijaga sungguh. Sehingga para ulama sufi, ulama tasawuf dia jaga, sehingga orang yang menjual pun dia tengok ni semua makanan lah. Makanan. Kalau orang yang tidak tutup aurat pun dia tengok. Dia tengok orang ni tidak tutup aurat, orang ni tidak semayang. Dia tak beli. Tak beli. Mereka mudarat bagi diri dia tu, dia lapar sangat, tak ada makanan, terpaksa juga dia beli. Itu dia harus. Tapi pandangan ulama fiqh kata tak masalah nak menerima, kerana tidak ada nas daripada hadis Nabi SAW yang larang membeli perbuatan itu. Tapi ulama tasawuf, ulama sufi, mereka ini dia berjaga-jaga. Kerana dia menganggap bahawasanya kesan daripada makanan ini menyebabkan seseorang itu jadi keselan ibadah, jadi malas buat ibadah. Kan pernah ditanya kepada Al-Imam Hasan Basri, ya Hasan Basri, ya Syekh, kenapa musyaqqatul alal qiyamil lail, kenapa begitu payah aku nak bangun di waktu malam? Tu kata seorang laki-laki bertemu dengan Hasan Basri rahimahullah taala. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah taala, unsud ilal akl wa syurb, kamu tengok pada makan dan minum kamu. Sampai tahap tu Hasan Basri menyatakan, Syekh Al-Imam Hasan Basri rahimahullah taala menyatakan, kalaulah disebab kamu nak payah nak bangun di waktu malam, kamu tengok pada makanan kamu. Lalu dia menyatakan, li ikhtiyani ya Syekh, ini barang usaha aku sendiri wahai Syekh, aku tak ambil barang orang. Tengok, ketika itu Hasan Basri dia balik kepada ilmu tasawuf. Mana tasawuf? Dia cermat. Dia kata apa? Dia kata walaupun barang itu yang halal, barang yang usaha kamu sendiri, tapi tusrifu. Lalu Hasan Basri baca ayat, ya bani adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan melampau. Melampau maksudnya jangan menebang. Bila makan itu, makanan itu menebang, maka kenyang dah, kenyang, makan sampai kenyang, tapi dia ni lebih daripada kenyang, siapa nak nafas pun payah. Menyebabkan itu makanan itu jadi melampau. Maka bagi ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali menghukum ia sebagai makanan haram. Sampai tahap tu. Bila makanan haram, perbuatan haram itu iaitu haram zahiriyah, perbahasan pula zahiriyah dan batiniyah. Jawapan dia batiniyah, haram yang di dalam itu. Maksudnya dia ada kesan buat ibadah, nak buat ibadah jadi malah, nak buat ni, itu kata ulama tasawuf. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, bila orang tanya juga pada dia, kenapa aku payah buat ibadah khususnya di waktu malam gini-gini, nak bangun malam payah gini-gini, ibadah payah gini, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, waqaf unzur lizunub, kamu tengok pada dosa kamu. Kerana musyaqqatul qiyamul lail wa ghairihi, kerana susah seseorang itu nak bangun di waktu malam. Yang ni orang sakit tu lain dah, orang ni sihat molek ni, jadi payah nak bangun. Pada ibadat lain, ibadat sunat lain payah nak buat ni. Waqaf kasnuzunub, itu sebab banyak dosa kamu, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Jadi mafhum Hasan Basri, Fudail bin Iyad lebih kurang saja, ada lari. Cuma sebab itulah bagi ulama tasawuf,
Dia jaga benda gini yang kita telah sebut dah sebelum ni. Macam yang kita telah sebut semua, iaitu makanan di Batu Nang. Di Batu Nang kita tengok buah-buahan banyak jual, ia merupakan syubhat. Maka buah-buahan itu syubhat. Kalau gitu susah peniaga nak jual. Bila dia katakan sebagai syubhat, yang dikatakan barang syubhat itu ketika orang-orang yang mampu membelinya, lalu dia makan menebang, lalu dia membazir, maka makanan itu jatuh syubhat bagi orang yang mampu membelinya. Bukan harta yang syubhat itu, bukan orang yang menjual itu syubhat. Baru-baru ni ada hamba Allah seorang, dia mengajar kita hikam, dia bahas pasal begini. Dia kata kita cakap dalam makam ilmu, dia kata dia kita makam cakap ilmu, orang hak jual-jual tepi jalan tu belaka tu, kalau kita nak halusi, dia kata ialah makanan syubhat. Kerana ditengok oleh orang-orang miskin yang tidak mampu untuk membelinya. Ini satu fahaman yang salah. Fahaman yang salah. Ini kalau ada dengar begitu, itu fahaman yang salah. Tak betul. Tak betul fahaman itu. Macam begini juga. Itu sekali ada menyatakan bahawasanya sembahyang witir, kalau sembahyang di witir di waktu malam lepas isyak, lepas kita bangun di waktu malam, tak boleh nak kerja dah ibadah lain. Sebab witir itu sebagai penutup. Kalau nak penutup, kena tinggal satu witir di akhir malam. Tak betul juga cara begitu. Tu tak betul juga. Kalau kita buat witir lepas isyak, kalau kita mampu kejut di waktu malam, maka nak buat ibadah lain pun dipersilakan. Sebab tu ulama kata jika kita yakin kita boleh bangun di waktu malam dengan kita berpesan kepada anak isteri, keluarga, malam ni kejut nak bangun malam ni, maka kita tahu yakin, maka kita boleh takhirkan witir. Itu di antaranya. Maka begitu juga dalam soal makanan. Makanan itu hak yang jual tu, buah-buahan belaka tu, makanan dia itu bukan syubhat. Yang dikatakan syubhat, orang-orang yang membelinya, orang yang mampu membeli buah-buahan, tiba-tiba dia membeli, dia membazir. Bila dia membazir, maka ketika itu makanan dia itu jatuh syubhat. Kenapa? Kerana orang yang tidak mampu untuk membelinya, tiba-tiba dia mampu membeli, lalu dia membazir, maka ia jatuh syubhat pada diri makanan orang yang membazir itu. Itu yang sebenar, bukan makanan didedah oleh orang miskin. Tu belaka. Kalau begitu tak boleh berniaga lah. Kalau begitu orang berniaga buah, orang berniaga makanan, susahlah dia nak berniaga. Kalau begitu, itu salah, kadang-kadang salah faham, mungkin tersilap baris dalam membaca kitab ke, jadi tukar juga kadang-kadang dia salah tukar, salah tukar kitab, salah tukar baris dalam membaca kitab, jadi makna berubah. Itu iza sahha al-ma'na, iza sahha al-i'rab sahha al-ma'na. Sah i'rab, perubahan dalam baris itu, maka sah makna, akan sah dia juga di makna. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan makan. Qal musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi wajib memelihara qabl itu pada yang haram, dan lagi haram menyakiti akan segala makhluk dengan tangannya dan dengan kakinya jikalau semut yang kecil sekalipun. Dan lagi wajib memelihara. Kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan sentiasa menjadikan majlis ilmu ini sebagai amal soleh yang sangat besar di sisi Allah SWT. Di segala ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akina bit taqwa wa jimna al-'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.